Muslimat kalau pergi kubur, pergi makam para sahabat di Mekah, di Madinah, kita buat umrah dan ziarah kan? Macam mana masa kita bagi salam dekat makam, kita pergi dekat Jabal Uhud, kan ada makam syuhada Uhud, macam mana kita bagi salam? Assalamualaikum ya ahlal qubur. Ya? Ada hujung dia. Bima sabartum. Kan? Ya, dengan apa yang kamu telah sabar. Nak pergi perang kena sabar tak tuan-puan? Kena sabar tak nak pergi perang? Ke tak payah sabar, syukur je. Kena sabar. Kita bukan perang, mereka bukan berperang guna pedang polisterin. Kalau guna polisterin macam anak-anak kita main, tak apalah, keteh-keteh tak sakit. Ini pergi perang tuan-puan, sabar meninggalkan seluruhnya kerana Allah. Kena sabar. Tinggal sungguh, tinggal. Memang potensi pergi perang antara hidup dan mati. Sungguh-sungguh antara hidup dan mati. Kita bertemu dengan musuh yang memang berniat, yang memang kumpul segala ilmu kemahiran perang, kumpul segala tenaga, kumpul segala kemarahan dengan tujuan nak bunuh ni orang Islam. Memang tu tujuan dia. Tak ada tujuan nak shake hand ke, nak peluk-peluk ke, nak tanya hai apa khabar. Tak ada. Tujuan orang pergi perang, musuh tu betul-betul nak tengok kat mana leher dia, kat mana pangkal leher dia. Sebab nak putuskan pangkal leher dia. Bayang kita nak bertemu dengan musuh yang memang berniat nak penggal leher kita. Sabar atau tidak? Kena sabar. Sabar. Tinggal segala, babai anak isteri. Mungkin ada harta yang baru diusahakan, yang baru dinikmati. Tinggal rumah, tinggal semua. Sekarang nak bawa body untuk menadah. Menadah apa? Kilatan mata pedang yang telah diasah. Kena sabar tak mengatur langkah? Kena sabar. Bahkan ada muslimat orang yang mati dalam medan perang ketika mana sahabat nak santuni jenazah itu sebagai orang yang syahid, Nabi menafikan. Nabi kata tidak. Heran sahabat, kenapa tidak? Nabi kata dia tidak syahid. Bahkan dia bunuh diri. Kenapa dia bunuh diri? Dia tidak sabar menanggung sakitnya, luka-luka peperangan. Sakit tu, ya Allah, ya. Luka-luka tapi tak mati tuan-puan. Luka yang sampai banyak. Tak sabar tu dengan luka-luka tu, tak tahan, bunuh terus. Cucuk terus pedang dekat dada. Nabi tahu, Nabi kata tidak. Dia mati bunuh diri. Sebab nak sabar dengan kesakitan tu, Masya Allah. Sebab tu kita jumpa, kita pergi ziarah makam syuhada Uhud, kita sebut bima sabartum. Untuk kamulah syurga dengan apa yang kamu telah sabar. Ya, kita tak Allah uji seberat itu muslimat. Ini nasihat ustazah pada diri sendiri, pada para muslimat. Allah uji sikit-sikit, bagi sakit. Allah uji sikit-sikit, mungkin masalah ekonomi. Allah uji sikit-sikit masalah hubungan interpersonal dengan orang ramai. Allah uji sikit-sikit masalah anak-anak, masalah rumah tangga, masalah kerjaya. Allah uji semuanya pada kadar masa. Masa ni apa dia? Sentuh sikit je. Wa idza massahu syarru jazua. Apabila Allah sentuh benda tak berapa baik sangat pada diri dia, tak berapa berkenan. Wa idza massahu syarru jazua. Pedihnya tu teruk sangat. Nak tercabut rasa, jazua. Tension, depressed. Itu perangai kita manusia lah. Padahal masa sikit je aku bagi. Tak ada bertalu-talu pun. Kalau sakit, bagi sikit je, bukan kritikal. Ya, kalau masalah ekonomi, bagi sikit je, bukan miskin papa kedana. Kalau masalah anak-anak, bagi sikit je, bukan anak-anak 10 orang penagih dadah tegar. Tak, 2 orang doktor. Bagi sikit je.
Kalau masalah interpersonal dengan orang ramai, Allah yang tak suka dengan dia 2 orang je, 20 orang lagi suka. Semuanya wa idza massahu syarru, sentuh-sentuh sikit, tapi stres, depres. Jadi saranan ustazah untuk diri sendiri dan tuan-puan, selalu ingatkan satu ayat. Ayat ini tuan-puan disebut oleh Nabi Ismail kepada ayahnya. Ya. Banyak yang dalam Quran Nabi-Nabi sebut ayat ni. Ayatnya ialah satajiduni insya'allahu minas sabirin. Tu ayat dia. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Kena selalu cakap ayat tu. Allah uji sikit, cakap satajiduni insya'allahu minas sabirin. Itu macam cakap kat diri sendirilah. InsyaAllah kamu akan dapati aku dari kalangan orang yang sabar. Itu sangat memujuk hati muslimat. Sangat pujuk hati. Anak kita buat PL, buat ragam, mencabar kesabaran kita. Rasa ya Allah, meluap-luap rasa nak marah, berhenti sekejap, cakap kat diri sendiri, satajiduni insya'allahu minas sabirin. InsyaAllah, dengan izin Allah, kamu akan dapati mak ni sabar. Cakap macam tu ke anak. Ya, sebenarnya kita nak cakap menenangkan diri sendiri. Ya, jadi kita cakap satajiduni insya'allahu minas sabirin. Kita tak besar diri pun, kita cakap insya-Allah kan? Ya, insya-Allah kamu akan dapati aku adalah orang yang sabar. Sangat memujuk hati tuan-puan. Apa lagi masalah apa? Masalah ikutlah, cakaplah macam tu. Satajiduni insya-Allah minas sabirin. Satajiduni, kamu akan dapati aku insya-Allah daripada golongan orang-orang yang sabar. Contoh Nabi Ismail, ayahnya nak sembelih. Macam mana nak menadahkan leher hidup-hidup ya untuk disembelih? Tengok ayah dah asah parang. Ya, tengok sungguh-sungguhnya segala persiapan untuk disembelih telah dibuat. Jadi nak bagi agar berlaku, agar dapat dilaksanakan ketaatan sepenuhnya kepada Allah, ini yang Nabi Ismail cakap dengan ayah dia. If'al ma tu'mar, buatlah apa yang Allah suruh buat. Sembelih pun sembelihlah. Ya, walaupun ini anak yang kamu sayang, kamu tunggu bertahun-tahun, walaupun tak berapa nak logik juga tu. Ya, punyalah nakkan aku, contohlah ya, ini ayat-ayat ustazah je lah. Ya, punyalah nakkan aku ni bertahun berdoa, macam-macam dah tempuh dilalui. Ya, kahwin pula kedua, dia pasal nak anak lah ni. Ya, tiba masa aku ni jadi anak yang membesar dengan baik, yang sejuk hati kamu semua, Allah perintahkan untuk disembelih. Tapi ini ayat yang cukup gagah daripada seorang hamba Allah yang beriman kepada Allah. If'al ma tu'mar, buat saja apa yang Allah suruh. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Kamu akan dapati aku insya-Allah daripada orang yang sabar. Boleh tak muslimat balik rumah cakap kat suami macam tu? Ya, mungkin ada suami-suami yang kerja dia menyakitkan hati kita je. Awak ke mana tadi Timah? Pergi dengan ceramah ustazah lah. Ceramah je hari-hari. Perangai macam tu juga, dia kata. Macam mana kita nak jawab macam mana agak-agak? Oh ya Allah. Yang dianya tak nak pergi langsung dengan majlis ilmu. Ya. Tak nak dengar majlis ilmu, tak nak pergi solat jemaah, solat pun walaupun dah tua tapi luput waktu. Kita nak jawab macam mana dengan orang macam ni? Nak berbalas jawab, berperang sudah. Jadi cuba jawab macam tadi. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Kamu akan dapati insya-Allah aku sabar dengan kamu. Ya? Memang tiap-tiap hari kena laser, insya-Allah aku akan sabar. Satajiduni insya'allah minas sabirin.
kena kawan-kawan yang suka caci maki kita, kita cakap satajiduni insyaallah minas sabirin. Kamu buatlah kerja kamu, memang dah kerja kamu suka maki orang. Pihak kita apa dia? Kerja kita apa dia? InsyaAllah kamu akan dapati aku maintain sabar. InsyaAllah. Bukan kita yang hebat sangat jadi sabar, tak. InsyaAllah. Dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah, dengan rahmat Allah, aku termasuk dalam golongan orang-orang yang sabar. Jadi memang sangat mengubat hati ya tuan-puan. Satajiduni insyaallah minas sabirin.